Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajibkan diri kita memanjatkan syukur pada Allah kerana pada detik dan saat ini berapa ramai manusia yang merayu-rayu pada Allah untuk dihidupkan kembali. Tapi kita masih ada ruang dan peluang. Kenapa kita persia-siakan? Jangan ada hari yang berlalu, jangan ada hari yang kita tinggalkan tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa cinta pada Rasulullah SAW. Sahabat, kadang-kadang kita didik anak kita untuk cinta kita. Kita didik anak kita untuk cintakan keluarga, cintakan adik-beradik. Tapi ada satu perkara yang besar yang kita tinggalkan, yang kita benar-benar akan terkesan bila kita meninggal. Kita gagal didik anak-anak kita untuk benar-benar mencintai Allah. Kita gagal, sebagian besar daripada kita tertinggal cinta pada Rasulullah SAW. Kita sendiri pun tak cukup tinggi, tak cukup dalam, tak cukup sungguh-sungguh mencintai Rasulullah SAW. Sebab tu didiklah anak-anak kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Pasti dia akan mencintai anda. Apabila anda mendidik anak, dengar ni tips ni. Apabila anda mendidik anak untuk mencintai anda sebagai ibu ayah, tapi terlupa untuk mendidik mereka mencintai Allah, pasti saja mereka akan tinggalkan kita apabila mereka mempunyai teman lelaki dan teman wanita yang lebih cantik, lebih baik, lebih molek, lebih kacak, lebih handsome, lebih jelita, lebih bersungguh-sungguh menyayangi mereka. Kita pasti akan ditinggalkan. Bila kita didik anak kita terlupa mencintai Allah SWT dan Rasulullah, bila anak kita masuk universiti, dia terlalu sibuk, dia lupa nak hubungi kita. Esok-esok bila dia bekerja, dapat jawatan besar, dia tak ada masa untuk kita. Tapi bila kita didik dia, kita didik anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mereka pasti ada masa untuk kita. Bila kita didik mereka untuk mencintai dalam-dalam Rasulullah SAW, mencintai Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, mereka pasti akan balik di saat mereka tak perlu tunggu ada masa. Mereka balik pada setiap masa. Jauh mana pun mereka pasti nak balik. Sebab tu ada teman-teman, sahabat-sahabat saya, setiap bulan bagi mak duit. Dia tak nak pakai ATM, dia tak nak susahkan mak dia cucuk duit kad, pakai kad. Dia tak pernah wakilkan kad untuk bagi mak dia duit. Dia sanggup balik semata-mata nak bagi mak dia sebulan sekali. Apa kata mereka pada saya? Pak Aris, mungkin itu yang terakhir pemberian saya pada mak saya. Mungkin saya ataupun ibu saya. Bila saya nak bagi mak saya duit setiap bulan, itu menjadi asbab saya balik. Itu menjadi asbab saya dapat berbual dengan mak saya. Saya mendisiplinkan diri saya untuk ada masa untuk mak, agar ada masa untuk mak dan ayah. Kalau tanya Pak Aris, detik yang paling indah bila kita dengan mak kita, bila kita bagi dia duit, ni cerita kan yang paling nak kongsi. Mak ni bila dapat duit anak, dia tanya kita, kau ada duit tak? Subhanallah, kau ada duit tak bagi mak ni? Kita dengan mak ni, kalau kita bagi mak duit, mak tak kira depan kita. Mak rasa serba salah, rasa malu nak terima duit anak dia. Subhanallah, hebat kan hati seorang ibu. Nampak tak? Mak ni bila terima duit daripada kita, macam susah sangat nak terima duit tu. Sedangkan dia berhak untuk terima segala-galanya apa yang kita ada. Mak ni bila kita bagi dia duit, ayah ni bila kita bagi duit, dia kata ayah tak payah bagi mak kau duit, ayah tak payah, ayah ni ada duit, kau jangan risau. Hakikat ni kadang-kadang mereka suami isteri ni terpaksa berdikit-dikit. Subhanallah, mereka juga ada keinginan yang sentiasa dipedamkan, yang sentiasa dipadamkan, ditenggelamkan, kerana tak nak menyusahkan anak-anak. Bukan mereka tak ada keinginan nak pergi umrah, tapi kalau cakap pada anak-anak, takut anak-anak dibebankan. Anak-anak rasa, alah mak kan baru 4-5 tahun yang lepas pergi. Nampak tak? Bukan tak ada rindu yang sangat dalam pada lambaian Kaabah. Bukan tak rasa rindu nak ziarah makam Nabi SAW, tapi dipadamkan, ditenggelamkan.
Hanya kerana tak nak bebankan anak-anak, tak nak susahkan anak-anak, tak nak buat anak-anak bimbang. Subhanallah.